Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan seni kesyukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya serta taufik dan hidayahnya dapatlah kita meneruskan lagi untuk siri kedua kupasan tafsir surah Al-Fatihah. Jadi kita buka dulu majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah hari ini kita nak sambung kepada tafsir. Kalau kita ingat pada kuliah yang lepas, apa yang kita kupas ialah berkaitan dengan muqaddimah, betul tak? Berkaitan dengan muqaddimah. Dalam muqaddimah surah Al-Fatihah kita telah menyentuh beberapa aspek. Yang pertama ialah kita dah kupas mengenai perbahasan nama bagi surah Al-Fatihah. Kita juga telah mengupas tentang bilangan ayat dan juga status surah. Tentang bilangan ayat pada surah Al-Fatihah, 7 ayat dan juga kedudukan 7 ayat tersebut. Juga kita telah membicarakan tentang status surah, iaitu surah Makkiyah. Kemudian pada sesi yang lepas juga kita juga mengupas mengenai fadilat ataupun keutamaan, kelebihan yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Kita juga mengupas mengenai tema-tema yang penting yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, dan juga kita mengupas tentang munasabat ataupun perkaitan hubungan di antara surah Al-Fatihah dengan surah selepasnya. Setelah kita mengupas ke semua 5 perkara tersebut, barulah kita akan pergi kepada tafsir surah Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah, malam ni kita akan melihat pula, nak meneliti pula ayat-ayat Al-Quranul Karim pada surah Al-Fatihah. Bila kita teliti ayat ni yang menarik, agak menarik lah. Sebab dari situlah boleh menambah kefahaman kita dan juga penghayatan kita terhadap kitabullah, terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, kita tengok, kita baca dululah sama-sama walaupun tadi kita buka majlis dengan umul kitab, dengan Al-Fatihah. Kita baca sama-sama surah Al-Fatihah ini dan kita lihat kepada terjemahannya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh ikut tak sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nak ikut? Tak ada ya? Boleh Ustaz, boleh. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Darwish ikut, yang lain boleh sama-sama ikut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terjemahan bagi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami sembah dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Kau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Itu terjemahan ayat. Kita nak pergi pula kepada tafsiran ayat, huraian kepada tafsiran ayat. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni biasalah kita baca, tapi kita perlu fahamlah apa makna sebenarnya pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ba tu adalah maksudnya dengan. Ba tu maksudnya dengan. Inilah kehebatan bahasa Arab. Walaupun dengan satu huruf, ia boleh memberikan makna. Kita kalau bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris adalah setengah perkataan. Tapi kalau bahasa Melayu, satu huruf tu semacam tiada makna. Dia akan bunyi B, C, D, E, itulah. Tapi bahasa Arab ni, hatta huruf dan juga baris yang boleh berubah pun boleh menentukan maknanya. Maksudnya boleh berubah makna. Kalau kita baca dengan al-barru, contohnya barru, kita baca bar. Kemudian kita baca bir. Hanya berubah pada baris atas dengan baris bawah, maka boleh mengubah makna ayat. Boleh mengubah makna kalimah. Bar itu maksudnya daratan, bir itu maksudnya kebaikan. Jadi sebab itu berkaitan bacaan Al-Quran ni, bab baris ni kita kena jaga betul-betul. Bab baris dan juga bab sebutan huruf supaya tidak berubah, tak bertukar, dan juga termasuklah tajwid asas berkaitan dengan mad asli, maka perkara tersebut perlu dijaga dengan betul lah. Perlu dijaga dengan betul. Bacaan mad asli 2 harakat tu kena jaga. Jangan 2 harakat jadi 1 harakat tapi 2 harakatnya pergi kat huruf lain pula. Tak boleh lah. Begitu jugalah kalau huruf ba itu tertukar dengan, contohnya fa tertukar dengan waw, kan? Kadang-kadang di dalam Al-Quran pada permulaan ayat dimulakan dengan huruf fa, kan? Contohnya fa ammal yatima fala taqhar, contohlah. Kita tak ingat ayat ni, kita pun baca wa ammal yatima fala taqhar, hanya berubah fa dengan wa saja. Ia boleh mengubah makna lah. Fa dengan wa boleh mengubah makna. Fa itu maksudnya maka, secara umumnya maksudnya ialah maka. Wa itu maksudnya ialah dan. Itu asas. Kalau kita pergi lebih mendalam, fa itu ada beberapa makna dan juga fungsi. Ada beberapa makna dan fungsi. Fa lil istinaf, fa yang menunjukkan litartib, fa yang menunjukkan sekian-sekian. Begitu juga waw. Waw pun ada beberapa fungsi. Waw yang menunjukkan makna dan, waw yang menunjukkan kebersamaan, waw yang menunjukkan makna sumpah, waw yang menunjukkan makna di permulaan ayat yang baru, cerita yang baru, waw dan sebagainya. Adalah beberapa fungsi waw yang lain.
Kalau kita memahami fungsi waw ini, maka pengertian waw itu tidak hanya sekadar maksudnya dan. Dia berdasarkan kepada ayat. Inilah kehebatan bahasa Arab lah. Jadi perkara ini perlu dijaga. Apatah lagi kalau berubah huruf. Kan berubah huruf boleh mengubah makna. Ba, kalau berubah ba itu kepada contohnya wa, dia akan berubah makna. Kalau baris daripada atas kepada bawah boleh berubah makna. Kalau panjang dibaca pendek dan pendek dibaca panjang boleh berubah makna. Contohnya kan la baridi wala karim. La baridi, la baridi kan. Kita pun baca la baridi. Nampak? Ba itu dibaca pendek tapi yang dipanjangnya pada ra pula. Patutnya la baridi contohnya lah. Tapi dia baca la baridi. Perkataan barid itu pun dah mengubah makna. Barid panjang pada huruf ba, dua harakat tersebut memberikan makna sejuk. Kalau barid memberikan makna kotak ataupun bekas. Bekas pos contohnya kan. Jadi mengubah makna. Perkataan Arab perlu berhati-hatilah dari sudut sebutannya, lebih halus dan lebih terperinci dari segi kawaidnya, kaedahnya. Okey. Kita tengok pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, babi, bi itu maksudnya dengan ismi. Kalau kita pisahkan di antara ba dengan sin dengan mim, sebenarnya dari sudut penulisannya lah, ada huruf alif di situ. Ada huruf alif di situ. Alif, sin, mim. Tetapi dalam konteks penulisan Resam Uthmani, Resam Uthmani di mana yang tertulis sejak zaman Nabi dahulu, beginilah yang telah ditentukan. Jadi kalau kita tulis seperti resam imla'i, tulisan kita tulisan bahasa Arab biasalah, memang kita perlu letak alif, perlu letak alif. Ba, alif, kemudian sin dengan mim. Tapi kalau kita tulis Bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk penulisan ayat Quran, maka ia perlu diasingkan. Ia perlu tidak ditulis alif di situ. Bismillah terus saja. Jadi ba maksudnya dengan ismi. Ismi itu nama. Nama yang nama lah yang biasa kita faham. Kita biasa sebut ma ismuka, kan? Masmuka apa maknanya? Siapa nama kamu, kan? Ini biasa. Okey, tu harfiah lah. Dengan nama Bismillahi, dengan nama Allah. Mim baris bawah bertemu dengan lam ataupun sebelumnya adalah hamzah wasal, kemudian lam. Kalaulah bertemu lam pada kalimah Allah yang mana sebelumnya adalah berbaris bawah, maka lam tersebut dibaca secara nipis ataupun dipanggil sebagai tarqiq. Tarqiq. Lam pada kalimah Allah itu dibaca nipis, walaupun pada asalnya kita menyebut nama Allah itu dengan lam tebal, lam tafkhim. Tapi apabila sebelum huruf lam tersebut baris bawah, maka kita perlu baca tarqiq, nipis pada huruf lam kalimah Allah. Bismillahi contohnya, dengan nama Allah. Bismillahi, kemudian sambung perkataan Ar-Rahman. Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman sifat bagi Allah yang pertama pada ayat ini, yang dipanggil sebagai na'at dalam kaedah bahasa Arab. Sifatlah sifat bagi Allah yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Sifat bagi Allah yang kedua dalam ayat ni ialah Ar-Rahim. Jadi dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tetapi dalam konteks bahasa Arab, ayat ini dalam konteks bahasa Arab lah, hatta dalam bahasa Melayu sekalipun, ayat ini kalau kita baca sepintas lalu, ia kelihatan tergantung. Ia kelihatan tergantung. Contoh kita bagi bentuk ayat yang lain lah. Dengan faris yang baik. Tergantung tak? Dengan faris yang baik. Apa maknanya? Dengan faris yang baik.
dengan faris yang baik, aku mempelajari ataupun aku belajar bersamanya, ataupun aku dengan faris yang baik, aku pergi kedai. Jadi maksudnya aku pergi kedai dengan faris yang baik contohnya. Begitu jugalah dalam ayat ni, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari sudut kaedah secara bahasanya memang tergantung lah. Betul tak? Tergantung tak dengan nama Allah yang Maha Pemurah? Ya, apa dia? Benda apa? Benda apa? Jadi dalam kaedah bahasa Arab, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia dah ma'ruf dah, kita dah tahu. Maksudnya tidak dinyatakan perkara apa. Kerana apa? Kerana segala sesuatu itu mestilah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya kalau mengikut kaedah bahasa Arab, ia wujud perkataan kata kerja sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Wujud perkataan ataupun kata kerja perbuatan sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Cuma perbuatan ataupun kata kerja tersebut tidak dizahirkan, tidak disetelahkan, tidak ditonjolkan. Kerana apa? Kerana dah ma'ruf, dah sedia maklum dah kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, setiap segala perbuatan ke pekerjaan yang kita buat mestilah dengan nama Allah. Sebab itu tidak perlu dah. Maknanya kalau ikut asalnya kita boleh baca contohnya abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u maksudnya aku mulakan. Aku mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun apa lagi? Apa saja perbuatan, apa saja tindakan yang kita nak lakukan, kita nak kerjakan, boleh diletakkan pada permulaan perkataan sebelum bismillahirrahmanirrahim, yang mana akhirnya ia memberikan makna bahawa segala sesuatu perbuatan itu kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perbuatan kita ni kita perlu menunjukkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku membaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku memulakan satu perkara dengan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku bermain dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Aku menaiki kenderaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi segala apa perbuatan yang kita lakukan ni, semuanya akhirnya kita meletakkan diri kita ni sebagai hamba dan kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang menentukan, Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang berkuasa dan juga yang mengatur segala perjalanan hidup kita, mengatur segala langkah dan tindakan kita. Sebab itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah kita kata roh yang terdapat pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya kita main lafaz gitu saja, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Tapi kita tidak menghayati roh yang terdapat pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Apa rohnya? Apa semangat ataupun apa kita katakan falsafah pada Bismillahirrahmanirrahim? Iaitu kita meletakkan pergantungan yang tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan satu perkara itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain bertujuan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memastikan perbuatan kita itu sentiasa benar dan diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kata Bismillah ataupun Lillah. Lillah ni maksudnya kerana Allah. Bismillah ataupun Billah, dengan nama Allah. Kan, Billah, Lillah. Dalam sumpah kan biasa. Walillahi, watallahi, wabillahi. Wabillah nak menunjukkan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walillah, dengan demi Allah, nak menunjukkan segala perbuatan itu kita bersumpah atas nama Allah dan memang kerana Allah kita buat. Watallah, sama juga demi Allah. Maksudnya semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah semangat yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Justru kalau kita melakukan segala perbuatan kita
kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka semangat dan juga penghayatan itulah yang perlu dicernakan di dalam hati kita. Lalu Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawasanya setiap perbuatan itu, setiap perkara itu perlu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita baca setiap perbuatan ni kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, man lam yabda bismillah fahuwa aqta. Barang siapa yang tidak memulakan sesuatu perbuatan itu dengan perbuatan ke, tindakan ke dan apa jua perkara itu dengan Bismillahirrahmanirrahim ataupun dengan menyebut nama Allah, maka perbuatan tersebut menjadi sia-sia. Apa maksud fahuwa qati' ataupun fahuwa aqta'? Maksudnya perbuatan tersebut yang sia-sia. Dengan maksud lain dalam huraian hadis tersebut, maksudnya ialah perbuatan ataupun perkara tersebut terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mulakan sesuatu perkara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya kita memastikan apa jua perkara yang kita laksanakan itu sentiasa dipandang Allah Subhanahu wa taala, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu perkara yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah. Itulah kelebihan kalau kita mulakan satu perkara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau kita tidak mulakan satu perkara dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka rugilah, kerana tindakan kita, apa jua perkara tersebut tidak mendapat perhatian dan juga penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu timbangan amal yang baik. Dan hikmah di sebalik saranan kita sentiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim ini ialah agar kita sentiasa menyemai rasa bertuhan. Dapat menyemai rasa bertuhan dalam diri kita. Kalau kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita kadang-kadang terlupa bahawasanya kita ni hidup sebagai hamba. Tapi bila kita sentiasa baca Bismillahirrahmanirrahim dengan penghayatan, maka insya-Allah kehidupan kita sentiasa terpandu dan sentiasa kita menyedari kita sentiasa diperhatikan dan juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat dan juga message yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apabila seseorang itu benar-benar menghayati bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap perbuatannya, Bismillah dibaca. Perkataannya dimulakan dengan Bismillah. Dia pergi ke mana-mana, dia baca Bismillah. Setiap tindakannya dimulakan dengan Bismillah. Agak-agaklah dia akan rasa nak terbuka hati tak untuk melakukan perbuatan jahat. Dia tak akan rasa. Kalau dia benar-benar menyerapkan dan menghayati Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba terlintas dalam hatinya juga dia nak melakukan perbuatan jahat, maka dia tidak akan melakukan perbuatan jahat tersebut. Ini dia. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah terbiasa dah dengan pengamalan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap permulaan hidup dia. Dia mulakan apa-apa semua dia baca Bismillah. InsyaAllah bacaan basmalah tersebut menjadi benteng kepadanya daripada terjebak dengan perkara-perkara yang mungkar, yang maksiat, yang jahat. Inilah keberkatan yang ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dia dah biasa, dia dah sematkan diri dia dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba dia terlintas nak buat perkara jahat dan dia memang dah nak pergi dah nak buat benda tu. Bila buat je dia baca Bismillah. Ketika itu dia akan tersedar diri. Dia akan tersedar. Ish, apa aku nak buat ni sebenarnya? Aku baca Bismillah tapi nak buat perkara yang jahat. Maka dia tidak akan melakukan perkara jahat tersebut. Kalaulah ada di kalangan
Kalaulah ada di kalangan manusia tetap juga membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mana dia melakukan perkara yang lagha, yang sia-sia, bahkan perkara yang berdosa, maka mereka itu sebenarnya golongan munafik, golongan yang mempermainkan agama Allah. Bagi orang yang ikhlas, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul hatinya baik kan, secara fitrahnya baik, insya-Allah dia tidak akan membaca bismillah tatkala dia melakukan perbuatan yang jahat. Kalau dia buat perkara jahat kemudian dia mulakan dengan bismillah, maknanya dia sememangnya bertujuan nak mempermainkan ayat Allah, nak mempermainkan Allah itu sendiri. Nauzubillah, jangan kita terjebak dalam perkara begini lah. Jangan kita terjebak dengan perkara begini. Dalam pada itu juga Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki keberkatannya yang tersendiri lah. Keberkatannya yang tersendiri pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat kepada kupasan tafsir yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hamka. Profesor Dr. Hamka kata apa? Ibu segala kandungan Al-Quran itu terletak pada surah apa? Surah Al-Fatihah. Ibu ataupun kita kata induk kepada keseluruhan Al-Quran itu terletak pada surah Al-Fatihah. Manakala induk kepada surah Al-Fatihah itu terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kedudukan Bismillahirrahmanirrahim yang tinggi yang tinggi. Induk kepada Al-Quran, kandungan Al-Quran itu terletak pada surah Al-Fatihah, manakala induk kepada surah Al-Fatihah itu terletak pada Bismillahirrahmanirrahim, iaitu ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Bahkan ada yang melanjutkan lagi, dan induk kepada Bismillahirrahmanirrahim itu terletak pada huruf ba. Yang ni dah mulalah pandangan yang semakin lama pandangan yang terpencil. Maksudnya pandangan ni pandangan yang tidak kukuh lah. Bila cakap huruf ba. Kemudian ada lagi kata, induk yang terletak pada huruf ba itu ialah pada titik yang ada pada ba. Ini perbahasan lanjut. Ini kita janganlah, kita tak ambil. Kita ambil cukup sekadar induk kepada surah Al-Fatihah itu terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Okey Justru di sebalik bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ia mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada itu juga ia memiliki keberkatan yang besar. Keberkatan yang besar. Kita tidak terputus daripada rahmat Allah. Allah memberkati segala kehidupan kita dengan segala tindak tanduk kita itu apabila kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana contoh keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh kurniakan kepada kita? Bagaimana contoh keberkatan yang Allah boleh kurniakan tatkala kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim? Contohnya ialah apabila seseorang ini benar-benar meletakkan pergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan segala perbuatan yang dilakukannya, insya-Allah dia sentiasa di dalam perlindungan dan juga pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya apa? Syaratnya dia benar-benar menghayati dan juga menyerap kefahaman yang terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia lafazkan, maka insya-Allah dia tidak akan terjebak dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, bila dia makan di satu kawasan, contoh dia makan ada kenduri lah, contoh kenduri kecil-kecilan. Dalam kenduri tersebut yang perginya adalah sekitar 80 orang, contohlah 80 orang. Tiba-tiba dapat berita 50 orang daripadanya keracunan makanan, sakit perut. Sakit perut. Dan 50 orang yang makan itu memang makan pada waktu yang sama, makanan yang sama yang dia makan, tetapi dia tak sakit perut. Okey, faham 50 orang yang sakit tadi, yang keracunan tadi, makan makanan yang sama pada waktu yang sama, yang mana dimakan oleh dia yang tak sakit tadi. Rupanya hikmah di sebalik penyakit tersebut ialah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Dia mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh penghayatan. Dia baca Bismillah. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita tengok dalam musim sekarang dengan macam-macam, kita katakan macam-macam orang kata apa, andaian yang dikeluarkan tentang vaksin contohnya. Kan cakap vaksin boleh membawa pada pembunuhan, vaksin boleh membawa pada penyakit, vaksin boleh menyebabkan kita lumpuh, macam-macam andaian. Tetapi vaksin ni kita perlu ingat ia sebagai satu ikhtiar. Ikhtiar yang sewajarnya dilakukan oleh kita sekiranya kita tidak mampu untuk membuat alternatif lain. Jadi kita pun ambillah vaksin. Bila kita ambil vaksin, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah sebagai satu ikhtiar dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah walau apa pun orang cakap vaksin itulah inilah boleh sampai ke tahap membawa kepada kematian lah dan sebagainya, kita ingat yang mematikan itu Allah, yang mendatangkan penyakit itu Allah, yang menyebabkan seseorang itu sakit Allah, yang menjadikan seseorang itu sihat dan juga kuat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak perlu kita merasa bimbang kerana kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni kita katakan sebagai kunci untuk menghubungkan jiwa kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul kita sentiasa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam usaha kita nak menzahirkan, nak menyerlahkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang menariknya pada Bismillah, pada lafaz basmalah. Lafaz basmalah iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian dengan nama Allah, kan kita baca dengan nama Allah kan? Dengan nama Allah. Apa yang dimaksudkan dengan nama Allah? Apa yang dimaksudkan dengan nama Allah? Maksudnya kita meletakkan segala tujuan itu, pertamanya Bismillah itu kita meletakkan pergantungan kita hanya kepada Allah. Dengan nama Allah. Itu kita meletakkan pergantungan kita ni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan nama Allah lagi? Dengan nama Allah itu bermaksud kita meletakkan sesuatu tujuan itu hanya mengharapkan redha Allah. Kita meletakkan segala tujuan ataupun segala hala tuju perbuatan kita ke perkataan kita dan sebagainya itu memang kita mengharapkan redha Allah semata-mata. Kan? Kadang-kadang kita pernah juga kita berucap contohnya. Kan? Kita berucap, kita kata demi rakyat contohnya. Demi rakyat. Demi rakyat. Dalam bahasa Indonesia dia tidak kata seperti mana kita kata dengan sebutan kita biasa kita sebut demi rakyat. Kalau Indonesia disebut apa? Macam mana bahasa Indonesia? Atas nama rakyat. Betul tak? Atas nama rakyat. Dia guna nama rakyat. Tapi maksudnya sama? Sama. Demi rakyat. Atas nama rakyat maksudnya nak buat apa saja. Contohnya misi kebajikan, agenda pemulihan negara contohnya lah, pelan pemulihan negara. Kita katakan demi rakyat ataupun atas nama rakyat. Maksudnya bertujuan memang tidak lain tidak bukan kerana untuk rakyat. Begitu jugalah kalau kita kata Bismillah dengan nama Allah. Tidak lain dan tidak bukan kita buat ni memang semata-mata mengharapkan redha Allah serta kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau pernyataan kita katakan atas nama rakyat, bukanlah maksudnya kita bergantung kepada rakyat. Tidak begitu. Tetapi ia lebih kepada pengistilahan semata-mata. Kan? Kadang-kadang kita bukan main cakap atas nama cinta. Kan? Atas nama cinta. Kan? Ataupun kita kata dengan perkataan atas nama contohnya. Itu sebenarnya asasnya yang lebih tepat kalau kita meletakkan dengan nama Allah
Semua segala sesuatu perbuatan kita ini kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah kita baru berjaya boleh melakukan perbuatan tersebut. Dengan izin Allah barulah kita boleh melakukan perbuatan tersebut. Untuk Allah kita buat tu semuanya adalah untuk akhirnya kita nak menyahut dan juga mematuhi, mentaati segala perintah Allah. Akhirnya dia ke situ. Lillah, akhirnya matlamatnya di penghujung nanti Allah redha kita. Allah redha kepada kita. Macam mana Allah redha kepada kita? Asbab Allah redha kepada kita, Allah mengurniakan ganjaran pahala dan juga syurga di akhirat kepada kita. Itulah penjelasan yang boleh kita lihat pada Bismillah. Bismillah disebabkan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meletakkan hala tuju kehidupan kita ni kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan segala tindakan dan juga apa juga perkara itu untuk sebagai lambang ataupun untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala secara umumnya. Maka dari situlah datangnya rahmat Allah. Datangnya rahmat Allah yang dikurniakan kepada seluruh makhluk. Dikurniakan kepada seluruh makhluk, Allah pun menyifatkannya sebagai Ar-Rahman. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, dua kalimah yang memberikan maksud rahmat Allah. Allah yang bersifat rahmat. Allah yang bersifat rahmat. Walaupun kita lihat kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim itu dua kalimah yang berbeza. Macam berbeza pada tulisannya. Ar-Rahman tu ejaannya ha mim nun. Manakala Ar-Rahim itu ra ha mim ra ha ya mim. Macam berbeza, tetapi kita perlu faham bahawasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sememangnya berasal daripada kata akar yang sama. Root word yang sama, kata dasar yang sama. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berasal daripada kalimah yang sama, iaitu rahimah. Rahimah maksudnya apa? Kasih, sayang dan seumpama dengannya. Tatkala seseorang manusia itu bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menyedari kekerdilan diri serta mengatur segala kehidupannya semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menjanjikan bahawasanya dialah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, mengurniakan segala rahmatnya kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk, apatah lagi kepada orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ciri yang terdapat padanya dengan sifat Ar-Rahman dan juga sifat Ar-Rahim. Sebab itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu dia punya kesinambungan dan hubungan di antara Bismillah dengan sifat Allah ataupun nama Allah yang lain, iaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Bahkan kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ini, ia memberikan satu gambaran yang menyeluruh tentang sifat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh makhluk tanpa ada pengecualian sekalipun. Dengan kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kedua-dua kalimah ini memberikan satu gambaran bahawa sifat ataupun ciri-ciri Allah sebagai Maha Pengasih dan Penyayang ini adalah untuk seluruh makhluk tanpa ada yang terkecuali. Walaupun makhluk tersebut ni bukan beragama Islam ke, ataupun dia ni binatang ke, ataupun makhluk tersebut batu ke, makhluk tersebut melakukan dosa ke, rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. InsyaAllah nanti kupasan lebih terperinci akan saya kupas apabila tiba ayat 3 nanti.
panjang nak kupas Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ni. Nanti tiba ayat 3 kita akan kupas, kita akan tengok. Jadi dapatlah kita ringkaskan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya ialah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tafsirannya ialah aku melakukan satu perkara itu dengan nama Allah sebagai tempat, sebagai pergantunganku kepadanya, untuknya dan kerana mengharapkan redanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Penyayang mengurniakan rahmatnya kepada mereka yang bergantung kepadanya. Itu tafsiranlah. Tadabbur. Apa tadabbur yang boleh kita ambil daripada Bismillahirrahmanirrahim? Iaitu kita menghadirkan rasa kekerdilan diri kita ini seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk kita bergantung harap kepada Allah semata-mata. Kita hayati Bismillahirrahmanirrahim, kita sematkan dalam hati kita, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka secara tidak langsung ia akan menjadi benteng kepada diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sentiasa memelihara kita dan juga menjaga kita agar kita ni sentiasa berada di dalam rahmatnya. Berada di dalam rahmatnya. Itulah tafsiran Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya sebenarnya tafsiran Ar-Rahmanir-Rahim ni ada lagi banyak. Nanti kita akan masuk pada ayat 3, iaitu ayat Ar-Rahmanir-Rahim yang akan saya kupas. Kalau sempat kita akan kupaslah sebentar lagi. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pula kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksudnya? Alhamdu. Alhamdu, segala puji. Ada perkataan segala puji, segala puji. Perkataan segala. Kenapa ada perkataan segala? Kejap lagi saya terangkan. Dalam terjemahan kan, kita baca kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, ataupun boleh dikatakan sebahagian besar kitab-kitab terjemahan Al-Quran pasti memuatkan perkataan segala. Betul tak? Perasan tak? Cuba tengok mana-mana kitab terjemahan Al-Quran. Buka. Apa yang diterjemahkan pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin? Tengok pada terjemahan Alhamdu. Alhamdu diterjemahkan sebagai apa? Segala puji. Mesti ada perkataan segala. Mesti ada. Dulu saya terfikirlah, perkataan segala ni dalam bahasa Arab ialah kullu ataupun jami'. Jami' keseluruhan ataupun kullu semuanya. Ataupun perkataan apa lagi? Kafah, segalanya. Tetapi dalam ayat ni tidak ada perkataan kullu ke, tidak ada pun perkataan kafah ke, tidak ada pun perkataan jami' dan perkataan seumpama dengannya. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala terus menyatakan alhamdu. Tetapi dalam terjemahan semuanya boleh dikatakan rata-ratanya diterjemahkan sebagai segala puji. Segala puji. Jadi segala ni datang di mana? Okey, kejap lagi. Tengok dulu, kita tengok terjemahan secara harfi dulu, secara perkata dulu. Segala puji lillah, bagi Allah. Lillah, di situ ada lam yang pertama. Lam yang pertama itu adalah kata hubung. Lam yang pertama adalah kata hubung. Lam tu maksudnya apa? Lam itu boleh memberikan maksud untuk. Lam juga boleh memberikan maksud lam juga boleh memberikan maksud bagi. Bagi pun boleh, untuk pun boleh. Fungsi kebiasaan fungsi lam yang terdapat dalam penulisan bahasa Arab termasuklah pada ayat suci Al-Quran, kebiasaannya adalah lam itu memainkan peranan sebagai kata hubung. Sebagai kata hubung. Tetapi kalau kita nak pergi dengan lebih detail tentang fungsi dan juga
peranan huruf lam di dalam Al-Quran, banyaklah. Memang banyak, seperti mana huruf waw, seperti mana huruf fa, seperti mana huruf apa lagi? Huruf alif, hamzah, dan sebagainya. Huruf saja pun boleh memberikan banyak makna. Huruf, bukan perkataan, huruf. Huruf dah beri makna macam-macam, lagikan pula perkataan. Jadi, kalau kita lihat lillah itu sebenarnya gabungan di antara huruf lam dan juga Allah. Kalimah Allah digabungkan dengan lam. Jadilah tulisan lillah. Lam tersebut memberikan maksud bagi ataupun untuk. Lillah ataupun Allah selepasnya. Untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Rabbil alamin, Rabb bermaksud Tuhan. Dalam Al-Quran, untuk memberikan maksud Tuhan itu terdapat beberapa perkataan. Antaranya perkataan Rabb. Antaranya perkataan ilah. Ilah pun maksudnya Tuhan secara bahasanya. Antaranya penggunaan nama-nama Allah sendiri. Sama ada Ar-Rahman ke, ataupun kalimah Allah ke, ataupun kalimah Al-Malik ke, dan sebagainya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengemukakan perkataan Rabb. Mesti ada rahsianya. Mesti ada rahsianya. Dan mesti ada perbahasan tafsirnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan, Al-Alamin. Al-Alamin, Tuhan, Rabb, Tuhan, Al-Alamin, sekalian alam ataupun keseluruhan alam. Al-Alamin, keseluruhan alam. Okey. Itu terjemahan. Barulah kita pergi kepada tafsir. Tengok kepada tafsir. Tafsir lagi detail lah. Terjemahan kita tengok satu persatu perkataan. Ini tafsir pula. Suara saya jelas Dengar tak suara saya? Takut suara saya yang tak jelas. Jelas tak suara saya? Jelas. Jelas. Okey, kita pergi pada tafsir. Alhamdulillahirrabbilalamin dimulakan pada ayat 2 ini dengan alif lam ataupun dipanggil sebagai alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Kalau kita tengok alif lam ta'rif ini, maksudnya, fungsinya memberikan makna yang tertentu. Maknanya apa? Yang tertentu. Yang tertentu. Okey. Contoh kalau saya kata dalam ayat bahasa Arab, aqra'u kutuban. Aqra'u kutuban. Saya membaca buku-buku. Tetapi perkataan kutuban itu, perkataan kutuban itu tidak ada alif lam. Dengan maksud saya tidak menentukan buku apa yang tertentu saya baca. Banyak buku saya baca tapi saya tak tentukan. Saya tak nyatakan buku yang tertentu. Saya cakap gitu je secara umum je. Tapi bila saya katakan aqra'ul kutub, aqra'u al-kutuba, maknanya terjemahannya saya membaca beberapa buku tertentu. Saya membaca beberapa buku tertentu. Jadi saya ada maksudkan di situ buku yang mana. Kalau diminta huraian saya akan jelaskan. Buku-buku tersebut ialah sekian buku. Itu fungsi yang terdapat pada alif lam. Boleh jugalah kita katakan fungsi alif lam itu hampir mendekati fungsi perkataan bahasa Inggeris di antara dan juga the. Dan juga the. Betul dan juga the. Kan? Contohnya kita kata I want to buy a car. Kan? I want to buy a car. Saya nak beli kereta. Tapi ketika mana saya kata begitu, saya tidak menentukan kereta yang satu. Boleh jadi saya nak beli kereta Proton Saga, boleh jadi saya nak beli kereta sekian-sekian.
Tapi bila saya kata I want to build the car, maksudnya saya dah mengkhususkan pada kereta tertentu yang saya nak beli. Betul Betul ni kaedah bahasa Inggeris ni. Dalam bahasa Arab, fungsi tersebut ditampilkan pada penggunaan alif lam di dalam Al-Quran. Penggunaan alif lam di dalam Al-Quran dan juga dalam tata bahasa Arab tata bahasa Arab. Okey. Inilah keindahan bahasa bahasa Melayu dia tidak ada perkataan yang kita kata nak dikhususkan begitu. Kalau kita nak dikhususkan begitu, kita kata tertentulah. Okey. Jadi alhamdu, al itu yang pertama, ia kalau kita lihat kepada tafsiran klasik tafsiran klasik seperti tafsir Jalalain yang diajarkan di pengajian-pengajian pondok pondok-pondok, pengajian-pengajian pondok, kitab kuning bila mengaji. Jadi Tok Guru ni akan terjemahkan bagaimana? Segala puji yang tertentu bagi Allah. Yang tertentu. Ada perkataan tertentu. Ada perkataan tertentu. Tertentu itu untuk menyerlahkan fungsi alif lam itu. Fungsi alif lam. Jadi yang tertentu bagi Allah itu maksudnya puji-pujian yang segala macam puji-pujian yang layak bagi Allah. Yang layak bagi Allah. Bukan pujian tetapi bukanlah kita lihat pujian tersebut dianggap sebagai pujian, tapi bila lihat sebenarnya itu bukan pujian, itu sebenarnya sebagai satu kita katakan sebagai satu olok-olok ataupun sebagai satu sindiran. Tetapi pujian yang tertentu itu adalah bermaksud pujian yang selayaknya bagi Allah. Pujian yang selayaknya bagi Allah. Itu kita boleh lihat pada fungsi alif lam. Alhamdu. Itu fungsi yang pertama, yang ketara yang terdapat pada alhamdu. Segala puji yang tertentu. Okay. Kemudian fungsi yang ketara yang terdapat pada alif lam juga pada ayat ini ialah alif lam itu menggambarkan maksud meliputi. Maksud meliputi. Meliputi ataupun merangkumi segala-galanya. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai alif lam al-istighraqiyah. Alif lam al-istighraqiyah. Sebab itu kalau kita membuka kepada beberapa kitab tafsir berbahasa Arab yang muktabar, yang berautoriti, yang menjadi rujukan utama oleh segenap ulama di seluruh dunia, maka kita akan dapati alif lam itu ditafsirkan sebagai alif lam al-istighraqiyah. Apa yang dimaksudkan dengan alif lam al-istighraqiyah? Alif lam istighraqiyah itu bermaksud alif lam yang memberikan gambaran meliputi segala-galanya. Meliputi segala-galanya. Hanya baginya, tidak kepada selainnya. Inilah fungsi alif lam al-istighraqiyah. Jadi alif lam pada alhamdu itu memberikan maksud segala puji-pujian itu, apa jua puji-pujian itu Allah Subhanahu wa taala hanya miliknya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu tu apa jua puji-pujian itu meliputi apa jua liputan puji-pujian, apa jua liputan puji-pujian itu disandarkan ataupun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya disandarkan ataupun liputan puji-pujian. Apa jua bentuk puji-pujian itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji manusia. Betul kita memuji manusia, tetapi hakikat pujian tersebut akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi alif lam. Fungsi alif lam pada permulaan ayat. Pada permulaan ayat. Alhamdu. Dan
Macam tu lah kalau kita pun bila kita cakap sesuatu perkara, tapi tengok pada setengah ayat lah. Kalau kita katakan al-khairu, al-khairu, al-khairu maksudnya segala bentuk kebaikan, lillah, hanya milik Allah. Dalam ayat Quran ada disebut wal amru yauma idzil lillah. Wal amru yauma idzil lillah. Kita baca dalam ayat Quran ada alif lam di situ. Alif lam nak menunjukkan segala apa juga urusan ketika itu hanya akan kembali kepada Allah. Maksudnya Allah Maha berkuasa dalam segala urusan. Ini fungsi alif lam ni yang dipanggil sebagai alif lam al-istighraqiyah ataupun alif lam yang memberi maksud meliputi segala apa juga. Begitu jugalah alhamdulillah. Alhamdu segala puji bagi Allah. Hanya meliputi untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja puji-pujian tersebut. Walau besar mana pun pujian kita kepada manusia, tetapi hakikatnya pujian tersebut akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala juga, kerana pujian yang disandarkan kepada manusia itu boleh jadi akan berubah dan akan tidak kekal, akan berubah. Contohnya kita puji Tan Sri Muhyiddin Yassin ni bagus contoh puji gitu tapi boleh sampai satu peringkat akan berubah pula pujian tersebut kepada kritikan pula, betul tak? Dia boleh berubah. Jadi perubahan itu kita tidak pujian itu tidak mutlak. Pujian kita pada seorang hamba itu tidak mutlak. Adapun pujian kepada Allah itu bersifat mutlak. Sebab itu adanya alif lam. Pujian kepada Allah bersifat mutlak, tidak berubah-ubah. Memang itulah selayaknya dipuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan berubah sampai bila-bila. Tetapi pujian kepada manusia itu dia boleh berubah. Okey. Dulu kita puji melambung tinggi. Tak mustahil tiba satu masa kita akan kutuk dan juga kita akan maki pula sampai tu. Maki sampai ialah bergaduh contohnya. Boleh berlaku itulah manusia. Tetapi pujian untuk Allah tidak akan pernah berubah. Daripada pujian berubah kepada celaan tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Seandainya manusia itu benar-benar menyadari dirinya sebagai hamba dan menyadari dia bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi dekat sini ada perbahasan. Perbahasannya ialah kalimah alhamdu dengan asyukru. Alhamdu dengan asyukru. Kita biasa memuji Allah Subhanahu wa taala bila kita memuji Allah Subhanahu wa taala ataupun kita memperoleh suatu nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Kita dapat suatu perkara yang bagi kita wah alhamdulillah, dah tercakap dah. Apa kita cakap? Apa kita cakap? Kita cakap apa? Kan dapat satu perkara yang menyeronokkan kita, yang kita suka. Kita akan cakap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan cakap alhamdulillah. Kenapa kita cakap alhamdulillah? Sebagai tanda kita jawab, sebagai tanda kita? Syukur. Sebagai tanda kita bersyukur. Sama jugalah kalau orang bagi satu pemberian yang kita pun rasa seronok. Kita akan cakap apa? Syukran, kan? Syukran tu bahasa Arab lah. Kita bersyukur. Kita berterima kasih. Tetapi kalau kita memperhalusi ucapan lafaz alhamdulillah dengan asyukru, kan? Asyukru. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan kita bertahmid kepada Allah. Nampak di situ macam lebih kurang sama, tetapi ada perbezaan. Ada perbezaan. Betul, bila kita bersyukur kepada Allah, kita akan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi bila kita meneliti lebih mendalam, alhamdulillah itu memberikan maksud yang lebih umum.
memberikan maksud yang lebih umum. Iaitu puji-pujian yang melahirkan rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kasihnya kita kepadanya. Dan ia lebih umum daripada syukur. Ia lebih umum daripada syukur. Apa perbezaannya? Perbezaannya ialah alhamdu ini dia tidak hanya terikat kepada balasan. Contohnya kita dapat satu barulah kita ucap alhamdulillah. Dia tidak terikat dengan balasan tertentu. Dia tidak terikat dengan imbalan tertentu. Kita dapat kelebihan tertentu, kita dapat nikmat tertentu, kita dapat hadiah ke, kita dapat suatu perkara yang menyeronokkan kita ke. Kemudian kita pun lafaz alhamdulillah. Ataupun kita pun lafaz syukran. Terima kasih. Terima kasih ya Allah contohnya. Bahkan lafaz alhamdulillah itu lebih umum sifatnya. Macam mana umum sifatnya? Iaitu tidak kiralah kita mendapat segala nikmat ke, kita dapat kelebihan ke, kita dapat hadiah ke, pemberian yang kita suka ke dan sebagainya, ataupun kita berada dalam situasi yang biasa-biasa, tak dapat apa-apa tapi dalam masa yang sama pun kita sihat, ataupun kita berada dalam keadaan kita ditimpa musibah, pun lafaz alhamdulillah ini boleh kita lafazkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musibah. Tetapi kalimah syukran ataupun kita bersyukur itu dia tidak akan dinisbahkan kepada perkara yang bersifat ujian. Perkara yang bersifat ujian ni kita tak kata kita bersyukur. Contohnya, tengah-tengah naik motor, tiba-tiba motor pancit tengah jalan. Terima kasih. Contohnya, terima kasih. Dia kurang tepat dari sudut literasi bahasa tu kurang tepat. Tetapi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah dengan makna yang lebih mendalam, dengan penghayatan dari aspek tasawufnya, Alhamdulillah, walaupun motor aku ni pancit tengah jalan tetapi aku tak kemalangan, contohnya. Orang bawa motor pancit, ada yang pancit boleh sampai aksiden, kemalangan dan boleh membawa kepada kematian, tapi dia bersyukur Allah pancitkan motornya, sekurang-kurangnya dia dapat berehat dan dapat Allah memelihara dirinya daripada aksiden. Syukur, sekurang-kurangnya Allah selamatkan aku, contoh. Berlaku apa-apa musibah yang melanda diri dia, melanda keluarganya, dia mengucapkan juga Alhamdulillah. Inilah kita nampak pemakaian kalimah Alhamdulillah itu lebih umum dalam segala perkara. Alhamdulillah. Lalu kita sandarkan puji-pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sandarkan puji-pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Alhamdulillah ini sebenarnya dia bukan hanya sekadar kita nak tengok kupasan dari aspek, maksudnya segala puji bagi Allah. Kan? Kita tengok ayat 2 ni, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayatnya berbentuk ayat penyata. Faham ayat penyata? Ayat penyata ni apa maksudnya? Ayat yang dalam bahasa Arab dipanggil sebagai jumlah mufidah. Maksudnya ayat penyata tu kita fahamlah ayat penyata. Kan kita baca macam ayat berita ataupun ayat pernyataan tertentu, fahamlah. Dan dalam tafsiran dikatakan walaupun ia merupakan ayat penyata ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil sebagai khabar, tetapi ia membawa kepada insya. Insya ni apa maknanya? Lawan kepada ayat penyata ialah ayat yang memerlukan respon kita. Ayat penyata lawannya ialah dalam bahasa Arab dipanggil sebagai khabar. Ayat penyata lawannya adalah insya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya walaupun pada ayat yang kedua ini
seakan kefahamannya merupakan ayat penyata, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ialah ayat penyata. Tetapi maksud yang nak disampaikan pada ayat penyata ini, iaitu ayat 2 dari surah Al-Fatihah ini ialah insya, iaitu ayat perintah. Allah nak perintahkan kita, Allah ajarkan kepada kita untuk kita mengucapkan Alhamdulillah. Jadi dia tidak hanya sekadar maksud ayat penyata, dia juga memberikan maksud ayat perintah. Kalau tak perintah pun mungkin memberikan makna insya. Insya ni banyak, dia lawan kepada ayat penyata. Penyata ni kita boleh faham, saya pergi ke sekolah dengan menaiki bas, itu ayat penyata. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Itu bukan ayat penyata, itu adalah ayat insya. Ayat insya ni boleh dibentuk sama ada dalam bentuk ayat kata tanya ke, ataupun boleh dibentuk dalam dalam kita kata apa, konotasi ayat perintah ke, al-amr, pergilah sekolah naik basikal contohnya. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Nampak, itu ayat, bukan ayat penyata. Boleh faham Itu bukan ayat penyata. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai insya. Ui, cantiknya basikal yang dinaikinya untuk pergi ke sekolah. Itu bukan ayat penyata. Kan? Jadi ayat penyata tu kita faham gitu, terus direct. Dalam konteks ayat 2 dari surah Al-Fatihah ini, dia bukan hanya sekadar memberi maksud ayat penyata, tapi ia memberikan maksud ayat perintah. Macam mana? Kita cuba tafsirkan, maksudnya begini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dengan arti kata lain juga, kita faham bahawa puji-pujian hanya layak bagi Allah. Segala puji itu hanya layak bagi Allah. Pujian yang tertentu hanya layak bagi Allah, yang mana dialah Tuhan sekalian alam. Itu tafsiran yang pertama lah. Pergi lebih jauh lagi. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik dan mengajarkan kita untuk kita mengucapkan Alhamdulillah. Ini kalau kita buka kitab tafsir, dia ada kupas begitu. Kita mengucapkan Alhamdulillah. Qulu Alhamdulillah. Tafsirannya apa? Iaitu katakanlah wahai sekalian manusia, ucapkanlah Alhamdulillah. Jadi ia adalah ayat perintah. Itu ia adalah ayat perintah. Ucapkanlah Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah yang kita bacakan ayat sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah kurniakan macam-macam kepada kita. Kita pun mengucapkan Alhamdulillah. Jadi dia ada kaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha luas rahmatnya kepada kita, mengurniakan macam-macam kepada kita, berbentuk rezeki, berbentuk nikmat dan sebagainya. Maka katakanlah wahai sekalian manusia, segala puji bagi Allah, ataupun Alhamdulillah. Begitu. Jadi ia bukan sekadar ayat penyata, tetapi ia juga membawa maksud ayat yang berbentuk khabar insya, dipanggil insya. Alhamdulillah, kita tengok perbahasan mengenai kalimah lillah pula. Allah, kalimah Allah pula. Panjang punya tafsir ni. Masya Allah. Kalimah Allah. Kalimah Allah merupakan satu kalimah yang agung. Satu kalimah yang agung yang disifatkan oleh para ulama rabbani, ulama yang arif billah, kita katakan ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan maksud bahawa kalimah yang menghimpunkan segala makna kebesaran Allah, puji-pujian terhadap Allah. Kita tahu bahawasanya nama Allah Subhanahu wa taala ni banyak. Saya telah nyatakan pada sesi kuliah yang lepas, nama Allah ni tidak kurang daripada 1000. Betul tak? Banyak nama Allah, yang mana sebahagian kita pun menghafal nama-nama Allah yang lain dalam 99 nama yang lain. Menerusi Asma'ullahil Husna.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin sehinggalah akhir. Kan sampailah As-Sabur, banyak kan nama-nama Allah yang lain. Tetapi sepanjang kita menyebut 99 nama Allah tu, pada 99 nama Allah tu tidak ada perkataan Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz sampailah As-Sabur, iaitu nama Allah yang ke-99 yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW. Ada tak perkataan Allah di situ? Tidak ada. Yang 99 tu nama-nama lain bagi Allah. Lalu dikupas kalimah Allah. Kalimah Allah ni merupakan kalimah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Kalimah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kedudukan dan juga kemuliaan kalimah Allah ini ditampilkan dengan segala macam nama-nama yang lain itu, yang memberikan maksud yang baik dan yang sempurna itu terhimpun pada satu kalimah, iaitu kalimah Allah. Okay. Ar-Rahman maksudnya yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang maksudnya Maha Penyayang. Al-Malik yang maksudnya penguasa. Al-Quddus yang Maha Suci. As-Salam yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min yang memberikan keamanan. Al-Muhaimin saya lupa maknanya. Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Jabbar yang Maha Agung, perkasa juga lebih kurang. Banyak makna-makna yang lain tu. Kan banyak makna-makna yang lain bagi nama-nama Allah. Tetapi lafaz Allah, kalimah Allah, segala makna-makna yang lain yang terdapat pada nama-nama Allah itu terhimpun pada kalimah Allah. Jadi besar makna dia. Terhimpun pada kalimah Allah. Sebutlah apa jua nama-nama lain, sifat-sifat lain bagi Allah yang jauh dari kecacatan, jauh daripada kekurangan. Semuanya itu terhimpun pada kalimah Allah sahaja. Daripada situlah perbahasan mengenai zikir dengan melafazkan zikir tersebut dengan isim mufrad. Apa maksud isim mufrad? Maksudnya hanya dengan melafazkan kalimah Allah saja. Allah, 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 Allah. Maka diharuskan oleh jumhur ulama ataupun diharuskan oleh majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Walaupun memanglah ada perbahasan yang lebih terperinci mengenainya. Perbahasan yang lebih terperinci mengenainya, yang mana ada satu kelompok yang tidaklah ramai, tetapi memiliki asas dan dalilnya juga tidak mengharuskan ataupun tidak bersetuju dan tidak meletakkan keharusan untuk berzikir dengan hanya semata-mata melafazkan kalimah Allah. Sebab apa? Sebab ia berasaskan kepada makna Allah itu tergantung. Dia mesti Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci bagi Allah. Dia begitu. Alasannya tidak boleh dilafazkan Allah itu secara isim mufrad. Mufrad ni maksudnya tunggal. Dia perlu dimurakkab ataupun perlu digandingkan dengan perkataan yang sesuai, yang selayaknya bagi Allah. Walau bagaimanapun perlu difahami dari aspek yang lain, kalimah Allah itu menghimpunkan segala macam sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sebab itu dalam zikir ahli tasawuf itu cukup dengan lafaz Allah pun boleh menggetarkan jiwa dan boleh memberikan kesan. Kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pada ayat ni kalau kita tengok pada ayat ni dinyatakan apa? Sesungguhnya hanya senyalah orang-orang yang beriman ini apabila disebutkan nama Allah, kan, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah, disebutkan kalimah Allah itu sendiri. Dekat sinilah ada tafsiran ulama. Apa yang dimaksudkan dengan disebutkan nama Allah? Jadi
berasaskan kepada ayat ini dan juga beberapa ayat yang lain, disebutkan nama Allah itu maksudnya kalimah Allah itulah. Maka wujud hukum akan keharusan berzikir dengan hanya menyebut lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Juga ia juga boleh memberikan makna apa juga perkara, apa juga lafaz yang boleh membawa kita ingat kepada Allah. Idza dzukirallahu, kalimah dzukirallah, disebutkan lafaz Allah, disebutkan kalimah Allah, disebutkan nama Allah. Wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Allah jugalah mereka bertawakal. Okey. Jadi itulah kalimah Allah. Dan dia merupakan isim alam ataupun ia merupakan kata nama yang tidak berkongsi pada selainnya. Maksudnya kalimah Allah ni hanya pada Allah sahaja. Dari kalau kita tengok kupasan oleh ulama usul akidah, maksudnya yang betul-betul berpegang pada akidah, maka Allah itu, kalimah Allah itu dengan makna secara terminologi dan juga terminologi yang sebenar, ia merujuk kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Ia merujuk kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, walaupun orang-orang Kristian mendakwa mereka juga memiliki Tuhan yang bernama Allah. Kan, betul tak? Ada yang kata. Mereka kata nama dia, ada perkataan dia. Ada Yahweh, itu daripada kalimah Allah. Dan mereka juga menyatakan hak. Kononnya mereka menyatakan hak, mereka berhak untuk menyebut Allah, kerana Allah juga memang disebutkan dalam agama mereka sebagai Tuhan. Malangnya, apa yang difahami oleh mereka, terminologi lafaz Allah yang difahami mereka itu ialah Allah yang dari sudut aspek agama Kristian itu ialah Allah yang memiliki anak. Jadi pada pendirian ulama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah meletakkan bahawasanya lafaz Allah itu tidak boleh digunakan dengan maksud terma Allah yang memiliki anak. Kalau nak katakan Tuhan itu memiliki anak, jangan sekali-kali menggunakan lafaz Allah. Gitu. Ini perbahasan sekarang, isu kalimah Allah. Isu kalimah Allah dibincang begitulah. Jadi kalau kita nak benar-benar meletakkan kedudukan kalimah Allah ni pada tempatnya yang sebenar, kita kena memahami lafaz dan terminologi Allah itu menggambarkan yang bagaimana, iaitu Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Justru tidak boleh disandarkan kepada mana-mana Tuhan yang Tuhan bagi agama lain, yang pada dakwaan mereka juga mereka juga mengungkapkan lafaz Allah tetapi dengan memberi maksud Allah Tuhan Bapa, maka itu sebenarnya terbatal dari sudut penggunaan kalimah Allah yang sebenar. Kalimah Allah sebenarnya khusus bagi Allah. Dinyatakan dalam tafsir di sini, ismun alam lidzatil muqaddasah la yusyarikuhu fihi ghairu. Dia tidak berkongsi pada Tuhan yang lain. Tuhan lain tidak nama Allah. Dia nama yang istimewa, yang khusus hanya kepada Tuhan umat Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuhan bagi umat Islam. Allah, kalimah yang suci, yang tulus, yang paling tinggi, yang menghimpunkan segala macam makna, yang segala macam makna kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah lafaz Allah dari sudut perbahasan ulama akidah. Jadi ulama akidah yang benar-benar tegas dengan akidah, mereka tidak setuju dengan penggunaan kalimah Allah bagi penganut agama lain. Walaupun penganut agama lain mendakwa mereka berhak untuk menggunakan kalimah Allah, kerana itu juga disebut dalam kitab mereka. Dia ada hujah lah perbahasannya, tetapi bila saya cuba melihat perbahasan tersebut dan cuba membandingkan hujah-hujah yang terdapat di antara dua pihak ini, kita akan dapati hujah yang menegaskan kalimah Allah ni eksklusif untuk umat Islam ini lebih kuat. Kerana apa? Kerana demi memelihara terminologi dan maksud sebenar Allah itu supaya tidak disalahgunakan. Sekiranya Allah, lafaz Allah itu digunakan oleh agama lain, bangsa lain, ia akan menimbulkan kekeliruan dan juga boleh membawa kepada penyelewengan kefahaman. Ingat tak yang baru-baru ni dalam sebulan yang lepas, isu berkaitan dengan Food Panda.
Kan Food Panda kan? Food Panda ya? Betul lah Food Panda kan? Yang motor Food Panda, cuba ingat balik. Yang mana ada anak-anak muda lah, besar-besar macam ni lah, macam Hilman ni, Faris, umur muda je, umur sekitar, belum kahwin lagi. Umur bawah 20-an gitu bawa motor Food Panda ni, kemudian dapatlah order makanan. Daripada wallah alam, yang penting dia bukan bangsa Melayu Muslim. Apa yang dia tulis? Dia tulis pada nama dia, tulis apa? Tak follow lah isu ni. Kan isu ni panas sekejap, meletup sekejap. Tak follow. Yang order makanan Food Panda tu, daripada Food Panda ni pula driver ni yang bawa motor tu adalah orang Melayu Muslim. Dia tulis nama dia adalah anak Allah. Anak Allah. Jadi benda tu sensitif. Dia order, memanglah Food Panda, yang bawa makanan Food Panda tu, dia bawa, akhirnya sampailah ke rumah. Dia bagilah makanan. Tapi dia tegur, kenapa kamu guna nama kamu anak Allah? Sebab benda ni bukan main-main, menyentuh sensitiviti umat Islam. Bukan saya yang baca saja, kawan-kawan saya yang lain yang kerja sebagai Food Panda pun akan baca juga, dan akan menimbulkan keliruan dan juga sensitif benda ni. Itu hak saya lah, dia kata. Itu hak saya. Agama saya pun mengiktiraf bahawa Tuhan itu adalah Allah yang wujud. Dia pun kata, tapi Tuhan Allah yang kamu fahami itu tak sama dengan apa yang kami faham. Dia bahas. Kemudian dia tak puas hati. Lepas tu yang bangsa yang order makanan tu pula, dia tiba-tiba dia naik suara apa semua. Dia naik suara. Dia tak puas hati lah. Nak hampir-hampir berlaku pergaduhan, bertikam lidah. Cukup sekali bertikam lidah, kemudian rupanya perkara ni merebak. Bukan berlaku pada dia saja, berlaku pada pemandu Food Panda yang lain juga, Melayu Islam juga. Sehinggalah perkara ni di bawah pengetahuan beberapa Food Panda. Beberapa pemandu Food Panda ni adalah dalam 3-4 orang, ataupun tak silap sampai cecah 6 orang juga rasanya. Bila dah cecah sampai lebih 5 orang tu, mereka pun pakat-pakat lah pergi ke rumah. Saya pun tak pasti rumah orang Cina ke ataupun rumah orang dia suku daripada Sarawak ke, ataupun suku Sarawak. Yang penting dia bukan orang Islam lah. Memang betul kalau Kristian dia mengiktiraf Allah, tapi masalahnya kefahaman Allah yang dipegang oleh mereka ni tidak sama dengan apa yang difahami oleh umat Islam. Ini masalahnya. Dia saja nak mencabar. Kemudian pergilah beberapa kelompok budak-budak ataupun remaja ataupun anak muda ni nak pergi serang. Nak pergi, kita katakan, bertikam lidah, ataupun nak pergi sampai ke tahap nak buat laporan ke balai polis. Berlakulah pergelutan kecil, berlaku pun tak adalah sampai ke tahap lebam, belasah, pukul macam tu, tak ada. Sebab mereka pun kontrol lah benda ni, takut sampai jadi isu yang panas. Malangnya yang kena pukul tadi, dia kena pukul sikit je. Dia buat aduan polis. Bila buat aduan polis, jadi ada sekitar 5 atau 6 orang Food Panda tadi pun kena saman lah. Kena saman dan perlu membayar berapa tapi dalam sekitar 1,000 hingga 2,000 seorang. 1,000 hingga 2,000 seorang. Lalu mereka ni ditahan di lock up sehinggalah diikat jamin. Kena ada orang ikat jamin. Direman, boleh dilepaskan bila ada orang ikat jamin. Dibuat kutipan, alhamdulillah akhirnya mereka ni duduk lock up, tapi duduk lock up 1 malam lah. Duduk lock up 1 malam, dia ikat jamin, terlepas lah. Dilepaskan. Tapi kena bayar. Hanya kerana mempertahankan kalimah Allah, kesucian kalimah Allah. Cuma mungkinlah di sudut pendekatan tu tersilap sedikit. Mungkin ada kita katakan sentuhan badan, sentuhan kita katakan mungkin tangan ke, ada sikit. Sebabkan Cina tu buat laporan, Cina buat, saya tak pasti sama Cina ke ataupun bangsa apa, tapi tengok macam merokok Cina sikit. Disebabkan sentuhan tersebut berasaskan kepada sentuhan tu lah. Mereka ni direman ataupun ditahan di lock up lah.
Tetapi sekurang-kurangnya kita bersyukur juga kerana ada di kalangan anak muda remaja kita ni yang ada kesedaran dan sensitif terhadap isu akidah, isu mempertahankan kesucian kalimah Allah. Ini ini kalimah Allah. Kemudian Imam Qurtubi pula menyatakan kalimah Allah itu merupakan akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'. Ini yang tadi saya katakan bahawa kalimah Allah itu merupakan nama yang paling besar. Nama yang paling besar yang menghimpunkan segala macam makna yang terbaik. Nama yang paling sempurna, macam-macam makna yang lain, semuanya terhimpun pada kalimah Allah. Segala sifat ketuhanan itu terangkum pada lafaz kalimah Allah. Yang mana ia merujuk kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, Tuhan yang memelihara sekalian alam. Dan apa juga makna yang menunjukkan kesempurnaannya, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keesaannya itu terangkum pada kalimah Allah. Inilah kehebatan kalimah Allah yang Maha Agung. Jadi kita pun melafazkan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun melafazkan Allah. Jadi lafaz Allah ni lah lafaz yang paling mulia. Lafaz Allah ni dalam banyak-banyak kalimah. Dalam banyak-banyak kalimah berbahasa Arab maksud saya. Kalimah yang banyak. Ada kalimah Allah, kalimah Muhammad, ada kalimah Rabb, ada kalimah Malik, ada kalimah Yaumiddin, ada kalimah, macam-macam kalimah. Kita tahu ada macam-macam kalimah. Kalimah Allah lah merupakan kalimah yang paling tinggi dan paling suci. Kalimah Allah lah merupakan kalimah yang paling tinggi, paling suci. Tak kira lah kalimah dalam bahasa Melayu ke, kalimah dalam bahasa Inggeris ke, kalimah dalam bahasa apa sekalipun. Tetapi kalimah Allah, sama ada kalimah tersebut ditulis dalam tulisan Jawi ke, ditulis dengan tulisan Arab ke, dituliskan dalam bahasa tulisan Rumi ke, kita kena faham bahawa ia merupakan kalimah yang paling suci, paling tinggi kerana menghimpunkan segala makna. Sebab itu apa jua perkara, apa jua bahan bacaan ke penulisan yang ada kalimah Allah, kita kena jaga betul-betul. Kena jaga. Jangan bawa masuk ke dalam tandas dalam keadaan kalimah Allah itu terbuka. Kalimah Allah terbuka. Adapun ia tertutup, itu tidak mengapa. Ini ada perbahasan lah. Contoh kalau kita bawa kitab yang ada kalimah Allah, tak boleh lah. Dari sudut adab pun tak boleh lah. Macam-macam lah. Tapi kalau hanya semata-mata kalimah Allah, kita bawa pun memang tak boleh. Tetapi kalau kita bawa, contohnya sama ada ayat Quran ataupun kalimah Allah, mungkin sedikit lah, ada sedikit. Tetapi ia tergulung ke, dan memang tertutup betul. Bawa ke dalam tandas, dia tidaklah sampai jatuh kepada hukum haram. Ada perbincangan ulama fiqh. Dia tergulung maksudnya tak terbuka ataupun tertutup betul, dan kita tidak pun menyebut kalimah tersebut, maka dia tidaklah jatuh kepada hukum haram. Syaratnya jangan baca, jangan buka. Macam juga Android lah, kita buka Al-Quran Android kan. Kalau tak buka tapi handset kita bawa masuk tandas, tak ada masalah. Dalam handset kita ni ada Quran tak? Ada kan? Ada Quran kan? Ada Quran Android, Quran macam-macam. Kita bawa masuk tandas tak? Bawa. Kita bawa masuk tandas, selalu kita bawa. Tapi tidak dalam keadaan terbuka, tak mengapa. Tapi kalau kita buka tak boleh lah. Gitulah. Dia konsepnya gitu. Macam tu jugalah kalau buku, contoh buku biasa je pun. Tapi buku tu ada menyebut, ada dimuatkan kalimah Allah. Jangan buka lah buku tu. Jangan buka. Kalau dah dibawa buku tersebut masuk. Jangan buka. Kalau buka, maka itu yang menjadi hukum tidak boleh, tidak diharuskan. Okey. Jadi kalimah Allah ni kalimah yang paling agung, kalimah yang paling tinggi, kalimah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Masya Allah, kalau kita bincangkan berkaitan dengan ilmu perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama, kita tengok kupasan yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Berbahas mengenai perbandingan agama di antara agama Islam dengan agama yang lain. Dr. Zakir Naik dia kata dia mencabar daripada padri Kristian dan juga agama yang lain yang mereka mendakwa mereka juga memiliki kitab suci mereka sendiri. Betul, agama Kristian dengan mereka kata mereka ada Holy Bible.
Dan Kristian pula berapa banyak versi Holy Bible yang mereka ada. Yahudi pun sama juga Bible, Bible Taurah. Kan, pergi kepada agama Hindu. Mereka mendakwa mereka ada kitab suci mereka. Apa nama kitab suci mereka ni? Apa nama dia? Lupa dah. Sebahagian agama-agama yang ada di dunia ni dia ada kitab suci masing-masing. Ada kitab suci masing-masing. Jadi Dr. Zaganik kata apa? Tengok dalam kitab suci kamu. Ada tak disebut nama Tuhan Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim? Mereka mendakwa Allah itu sebagai Tuhan, agama Kristian contohnya. Mendakwa Allah sebagai Tuhan juga. Tetapi kalimah Allah itu sendiri tidak banyak disebut di dalam kitab mereka. Jadi lafaz Allah itu terbukti terselah Allah sebagai Tuhan itu di dalam Al-Quran berbanding kitab-kitab yang lain. Kerana lafaznya disebutkan paling banyak di dalam kitab suci Al-Quran. Ini hujah logik. Jadi bila disebut banyak kali menunjukkan secara tidak langsung kita meletakkan satu pengiktirafan yang jelas bahawa Allah Tuhan. Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang disembah. Ini bezanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab lain bila sebut nama Tuhan mereka tidak disebut banyak kali, melainkan boleh dibilang. Mereka takut masalah macam tu. Kerana apa? Kerana dah diseleweng. Tetapi dalam Al-Quran, kalimah Allah itulah yang paling banyak disebutkan. Kalimah Allah itulah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran berbanding kalimah-kalimah yang lain. Dan sekaligus ia menjadi isyarat bahawasanya Al-Quran itu sememangnya the word of God. Memang kalamullah yang datang daripada Allah dan bukan daripada rekaan manusia. Ini hujah-hujah yang berkaitan dengan Allah, kalimah Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Perkataan Rabb dan juga alamin ni pun panjang perbahasannya. Tak sempat nak kupas untuk malam ni. Rabb ni banyak perbahasan, banyak kupasan yang perlu saya tak boleh nak teruskan kerana saya rasa kalau kupas Rabb ni sekurang-kurangnya ada sekurang-kurangnya lah 5 minit. Ada 5 minit sekurang-kurangnya. Al-alamin pun sekurang-kurangnya paling cepat pun 5 minit. Banyak benda yang nak dikupaskan pada kalimah Rabb dan juga alamin. Sedangkan masa telah menunjukkan pukul 10.40. InsyaAllah lah kita sambung pada sesi kuliah akan datang. Ini kalau nak kupas yang dalam ginilah jadinya. Kalau sebelum ni kita kupas surah Al-Waqi'ah sekejap lah, laju je. Tapi satu segi tak puas lah. Tak puas tapi dapatlah kita memahami kandungan surah Al-Waqi'ah sebelum ni, betul tak? Ikut kuliah surah Al-Waqi'ah, dapatlah memahami. Tapi satu segi yang lain, kita tak betul-betul dapat menyelami. Kita nak selam betul-betul. Dia kena kupas begini lah. Kena kupas begini, tapi masanya panjang. Jadi kalau macam saya mengajar, kalau di universiti UM saya mengajar pelajar ijazah, dia ada satu subjek dipanggil sebagai kajian teks tafsir. Memang kupas kitab tafsir ni. Dia akan dalam gitulah. Kupasan dia akan dalam begitu. Jadi seronok kita ambil subjek ataupun kursus, kos kajian teks tafsir ni, student dia seronok, kita pun seronok nak mengajar. Surah berapa surah je? 3 surah, tapi dia ajar selama 3-4 surah je. Surah-surah lazim, surah Al-Muluk kan, surah yang tak panjang, surah Syura tak panjang. Tapi bila diajar tu memang sekali mengajar tu satu sesi tu 3 jam selama 14 minggu. 14 minggu 3 jam setiap seminggu untuk satu kursus. Tapi puas. Surah sikit je, tapi sebab kita boleh kupas secara mendalam. Kupas yang mendalam tu yang menarik, yang banyak benda yang kita boleh gali dan boleh kita tahu. Seronoklah. Nak dapat kupasan yang mendalam itu, mau tidak mau kita perlu merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang muktabar. Kalau hanya sekadar kita membaca terjemahan bahasa Melayu ni, yang terjemahan yang ada kat tangan kita ni, contohnya kan ni terjemahan macam ni, nampak macam ni ke terjemahan gini, ataupun terjemahan sekadar Pimpinan Ar-Rahman, kita kadang tak nampak benda ni. Tapi kalau kita buka kitab tafsir, lagi-lagilah tafsir berbahasa Arab yang muktabar ataupun yang kita katakan rujukan kitab tafsir
turas yang utama, kita akan dapati, wow, subhanallah, banyaknya kupasan yang mendalam berkaitan ayat-ayat Al-Quran ini. Sebab itu ada tafsir yang tebal-tebal sampai dekat 20 jilid pun ada tafsir. 30 jilid pun ada. Sebab kupasannya mendalam. InsyaAllah nanti dalam masa kita dekat ni di bawah Kementerian Agama kita, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kenal tak? Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kenal tak? Kenal InsyaAllah akan menerbitkan kitab tafsir versi Malaysia. Kitab tafsir yang betul-betul yang diterbitkan oleh kerajaan Malaysia. Seperti mana tafsir Ibn Rahman, nama tafsirnya adalah Tafsir Al-Bayan. Nama kitab tafsir tersebut ialah Tafsir Al-Bayan, yang akan dicetak dan diterbitkan dalam 6 jilid. 6 jilid. Kira puaslah banyak kupasan yang diketengahkan. Dan alhamdulillah sayalah antara penulisnya. Sayalah antara penulis kitab tafsir Al-Bayan tersebut. Alhamdulillah rasa bertuah bila terpilih sebagai penulis kitab tafsir tersebut. Ada lebih kurang 15 orang pensyarah lah yang terlibat dalam penulisan kitab tafsir Al-Bayan ni. Saya salah seorang je lah. Dalam 2 juzuk. Dia kalau kita himpunkan dalam sekitar 2 juzuk kita berjaya menulis. Sebab 15 orang semuanya. Kita ada 30 juzuk. Kalau kita agih-agihkan adalah secara purata dapat seorang tu 2 juzuk. Okey, itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang kelemahan diri saya sendiri. Dah pukul 10.45 dah lajak. Kita cukup segala tu, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillah.